أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي يسر ولا تعسر فإن التيسر عليك يسر ربي تمم بالخير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini 2021 kita menyambut Aidil Adha dalam suasana PKP di mana semua orang tak boleh ke mana-mana dan merayakan Aidil Adha di tempat masing-masing. Jadi bila kita tengok semua orang berkorban jiwa dan raga, berkorban perasaan dalam menyambut Aidil Adha di musim 2021 ni dalam suasana Covid ni, secara amat sederhana dan merayakannya di tempat masing-masing. InsyaAllah hari ini kita nak bercerita tentang Aidil Adha, di mana Aidil Adha ni merupakan perayaan terbesar yang pertama selepas Hari Raya Aidilfitri. Kerana apa? Hari Raya Aidilfitri kita bertakbir hanya sehari sahaja. Tapi Hari Raya Aidil Adha kita bertakbir selama 3 hari. Betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu betapa besarnya Hari Raya Aidil Adha ni yang kita sambut. Pertama sekali, kalau kita cerita tentang Aidil Adha, ikon yang paling besar sekali iaitu para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul ini hampir keseluruhannya berjumlah 124,000 lebih. Kemudian Allah pilih 313 yang terbaik di antaranya. Dan Allah hanya menceritakan 25 Rasul saja yang ada di dalam Al-Quran. Dan di dalam banyak-banyak 25 Rasul itu, Allah Subhanahu Wa Taala memilih 5 Rasul yang digelar sebagai Ulul Azmi. Gelaran ini diberi oleh Allah Ulul Azmi ini kerana semangat yang besar dan jiwanya yang kuat dalam menempuh dugaan dan ujian yang Allah berikan. Maknanya kelima-lima Ulul Azmi ni cemerlang dari segi ketaatan kepada Allah, menerima ujian dari Allah, dan bagaimana dia menempuhi ujian itu dan Allah redha dengannya. Yang pertama sekali Rasul Ulul Azmi ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasul Nabi kita umat akhir zaman ini. Dan yang kedua adalah Ibrahim alaihi salam yang digelar sebagai Abul Anbiya. Kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, kemudian Isa bin Maryam dan Nuh alaihi salam. Hari ini kita nak menceritakan makhluk terbaik dunia nombor 2 selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ibrahim. Ibrahim yang bertepatan dengan kisah kurban, bertepatan dengan apa yang kita sambut sekarang, iaitu Aidil Adha. Yang pertama sekali kita tengok hari ini, saya nak mengajak kita sama-sama melihat ujian yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam
mengapa Ibrahim alaihissalam ini mendapat tempat nombor 2 selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cemerlang dari segi ujian yang Allah berikan, cemerlang dari sudut ibadah, cemerlang dari sudut kesabaran dan taatnya kepada Allah, sehingga kan ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ini menjangkaui akal fikiran. Maknanya ujian yang kita dapat selama ini kita dapat ujian yang Allah berikan, ujian di tempat kerja, serabut dekat tempat kerja, balik pula menghadapi jam, PKP, tak boleh ke mana-mana, kemudian kita punya pendapatan pun semakin berkurang. Hari ini kita nak tengok mengapa Allah menyayangi Ibrahim alaihissalam ini dengan sebegitu sayang, kerana mendapat tempat kedua selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok ujian yang Nabi Ibrahim ni dapat menjangkaui akal. Kita kalau diberikan ujian, masih lagi ada lorong asbab tu untuk melepasi ujian itu. Tapi para nabi dan para rasul diberikan ujian oleh Allah, kadang-kadang ujian itu pintu asbabnya pun tertutup rapat. Seperti mana yang kita tahu, Nabi Ibrahim alaihissalam berkahwin dengan Sarah. Berkahwin dengan Sarah dan dikurniakan anak lambat. Berapa tahun agak-agaknya Nabi Ibrahim dikurniakan Allah anak. Kita diuji oleh Allah, kita diuji dengan Allah, 5 tahun tak ada anak, 10 tahun tak ada anak, 20 tahun tak ada anak, 5 tahun ataupun 6 bulan tak ada anak pun, selepas perkahwinan pun kita dah mula kelam kabut. Kita dah mula risau, orang dah mula bertanya, saudara mara dah mula bertanya, tak ada anak ke? Mana anak, tak ada ke? Kita pergi jumpa ikhtiar, perubatan Islam kita buat, kita jumpa doktor pakar, kita usaha untuk mendapatkan zuriat itu. 6 tahun pun tak dapat anak, kita dah mula sedih, rasa down, rasa rezeki itu tak ada Allah kurniakan, rasa kenapalah lambat sangat anak ni. Sampai orang pun dah start mengata, ketahuilah bahawa Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, tidak mendapatkan zuriat, belum dapat zuriat dengan Sarah selama berapa tahun? Bukan 40 tahun, bukan 50 tahun, bukan 70 tahun, tapi Allah uji Nabi Ibrahim selama 80 tahun, belum lagi mendapat anak. Belum dapat anak. 80 tahun Allah uji Nabi Ibrahim sehingga beruban, sehingga dah tua, masih lagi Allah belum kurniakan anak. Tapi Nabi Ibrahim hari-hari berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, kurniakanlah seorang zuriat di kalangan orang-orang yang soleh. Macam tu juga dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun hari-hari berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairu warisin, ya Allah, kurniakanlah zuriat. Tapi hari ini kita nak cerita tentang kisah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim ni, Allah bagi tahu Ibrahim, Sarah itu mandul. Bermakna hari-hari Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah kurniakanlah zuriat, dalam keadaan Nabi Ibrahim dan Sarah tahu yang Sarah itu mandul. Maknanya nak dapat anak ni dekat mana? Nak dapat anak ni dengan cara mana? Dengan cara apa? Pintu sudah tertutup, iaitu Sarah itu mandul. Tapi Nabi Ibrahim ajar kita, dengan Allah sentiasa bersangka baik. Allah kata, aku seperti sangkaan hamba-Ku. Hari-hari sampai umur 80 tahun, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah anak buat aku dari kalangan orang yang soleh, dalam keadaan Ibrahim tahu yang Sarah itu mandul. Sarah itu mandul.
Jadi bila melihatkan keadaan ini, Sarah nampak Ibrahim hari-hari berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Hari-hari Sarah nampak Ibrahim ini berdoa kepada Allah untuk dikurniakan anak. Lalu Sarah mengahwinkan Ibrahim dengan Hajar. Hajar ini adalah hamba yang dihadiahkan oleh seorang raja kepada Sarah. Kemudian Sarah kawinkan dengan Ibrahim. Manalah tahu kalau dapat zuriat daripada Hajar. Jadi apabila berkahwin dengan Hajar, selang beberapa bulan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan zuriat. Zuriat. Umur Nabi Ibrahim ketika itu hampir 86 tahun. Hampir 86 tahun baru dikurniakan zuriat oleh Allah melalui perkahwinan dengan Hajar. Jadi kita tengok, kalaulah orang dah lama tak dapat anak, menunggu kedatangan anak tu, bila dah dapat anak, betapa sayangnya dia. Kadang kalau dia pergi tempat kerja, baru berpisah tadi, mesej dekat isteri, sayang, hantar gambar anak. Padahal tadi baru tengok anak, dah suruh hantar gambar. Handphone penuh gambar anak. Dekat tempat kerja, cerita pasal anak. Hari-hari cerita anak dia buat apa, perkembangan dia. Punyalah suka. Sebab apa? Lama tak dapat anak. Bayangkan Nabi Ibrahim dapat anak lambat 86 tahun. Punyalah lama dia menunggu. Allah kurniakan anak melalui perkahwinan dia dengan Hajar. Berkahwinnya dengan Hajar, kemudian dikurniakan anak. Anak itu pun cemerlang dari sudut akhlak, dan anak itu adalah Ismail alaihissalam, pun bakal seorang Rasul ketika itu. Ayah Rasul, anak pun Rasul, iaitu Ibrahim dan Ismail. Dan jadi bila dapat Ismail, dalam keadaan Ismail itu belum lagi putus susu. Maknanya kalau belum lagi putus susu, kita boleh katakan dalam keadaan bayi lagi, masih lagi menyusu. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ibrahim dengan tidak dapat memiliki anak selama 80 tahun lebih, dan dalam keadaan Sarah itu mandul. Itu ujian yang besar yang pertama yang dihadapi oleh Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menguji sekali lagi Nabi Ibrahim. Sebab apa ujian ini bertimpa-timpa kepada Nabi Ibrahim? Sebab Nabi Ibrahim ini hebat dia dari sudut ibadah, hebat daripada ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang hebat ini, ujiannya pun tetap hebat. Lagi dekat dia dengan Allah, lagi mencabar ujian dia yang dia dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila dah berkahwin dengan Hajar, dikurniakan Ismail dalam keadaan bayi lagi. Ismail itu belum lagi putus susu lagi, masih lagi menyusu. Allah arah Ibrahim, wahai Ibrahim, bawa Hajar dan anak kamu Ismail ke suatu tempat. Allah tak bagi tahu pun kepada Ibrahim dekat mana tempat tu, macam mana keadaan tempat tu. Cuma Allah tunjuk arah saja. Ibrahim bawa Hajar dan Ismail ke suatu tempat, pergi ke situ. Tempat itu adalah Mekah. Mekah yang ketika hari inilah. Dan Nabi Ibrahim dan Ismail dan Hajar ketika itu berada di Palestin. Palestin nak menuju ke Mekah mengambil masa selama 2000 kilometer perjalanan. Masa tu nak naik apa? Apakah kenderaan kita ketika itu? Nak naik apa? Naik kapal terbang ke? Naik kereta ke? Jawapannya naik unta. Kalau berkeluarga, naik unta. Naik unta melalui perjalanan 2000 km, melalui padang pasir yang panasnya sehingga membakar dan sejuknya hingga membeku. Maknanya 2000 km tu perjalanan mungkin mengambil masa berbulan-bulan sebab naik unta. Jadi perjalanan itu saja pun dah menunjukkan ujian kepada Nabi Ibrahim.
Ujian buat Nabi Ibrahim, bawa anak dia di tengah-tengah panas padang pasir bersama isteri dia melalui perjalanan yang Allah tunjukkan arahnya sahaja, itu pun sudah menunjukkan ujian. Ujian yang besar buat Nabi Ibrahim. Kemudian sampailah di tapak Kaabah yang kita tengok sekarang ini. Tapak Kaabah dan seluruh bangunan yang ada di sekeliling tu kita cabut. Kita bayangkan Kaabah pun tak ada. Kita bayangkan bangunan-bangunan sekeliling pun tak ada. Yang ada hanya Jabal Abu Qubais, Jabal Ki'an. Yang itu saja kita bayangkan. Yang hanya ada ketika itu hanyalah gunung dan ganang ataupun bukit. Bukannya ada rumput, bukannya ada tumbuh-tumbuhan, bukannya ada binatang buas, air pun tak ada, makanan pun tak ada. Allah kata, wahai Ibrahim, tinggalkan anak kamu dan isteri kamu di sini. Lalu Nabi Ibrahim pun turunkan Hajar bersama bayi Ismail itu dekat dengan tapak Kaabah tersebut. Duduklah dia di situ. Kemudian apabila duduk dia di situ, Nabi Ibrahim ni nak mula bergerak. Hajar kata, Hajar tahan Nabi Ibrahim. Dia kata, wahai Ibrahim, wahai suamiku, dekat tempat apa yang kamu nak tinggalkan kami berdua ini? Sambil Hajar pun melihat sekeliling, melihat suasana yang hanya ada padang pasir yang tandus dan ada bukit-bukit, air tak ada, orang tak ada, binatang tak ada, tumbuh-tumbuhan pun tak ada, walaupun sehelai rumput pun tak ada. Kemudian Nabi Ibrahim tak jawab. Dia nak mula menggerakkan kenderaan dia, unta dia nak menggerakkan unta dia mula je langkah yang pertama. Hajar pegang jubah Ibrahim. Hajar kata, wahai Ibrahim, Allah amaraka bihadza. Isteri Nabi Ibrahim, Hajar kata, wahai Ibrahim, adakah Allah yang mengarahkan kamu meninggalkan kami di sini? Adakah Allah yang suruh tinggalkan kami, Hajar dan Ismail di sini? Nabi Ibrahim tak bercakap banyak. Nabi Ibrahim cakap cuma Allahumma na'am. Ya, betul, Allah yang arahkan untuk tinggal di sini. Kemudian bila Hajar ni isteri yang beriman ni pun, yang beriman, yang faham dan takwanya kepada Allah, dia menjawab dengan satu ayat Al-Quran yang Allah rakamkan, idzan lan yudayyi anallah. Kalau begitu Allah tak akan mensia-siakan kami. Allah tak akan sia-siakan kami. Kalau Allah yang menyuruh kamu meletakkan kami, meninggalkan kami di sini, pasti Allah tidak mensia-siakan kami. Maknanya Allah akan menentukan kebaikan buat kami. Kemudian Nabi Ibrahim pun berlalu. Kalau kita nak buat apa? Dapat arahan daripada Allah untuk meninggalkan isteri dekat tempat yang tandus, kering kontang. Kita akan kata apa? Kita mungkin akan duduk di situ dulu, mungkin benakan dulu rumah, mungkin buat penempatan dahulu. Tapi Ibrahim tidak. Ibrahim mendapat arahan Allah, ketika itu juga dia laksanakan arahan Allah. Dia laksanakan arahan Allah itu serta-merta. Sebab itulah dia menjadi manusia terbaik selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Kemudian Nabi Ibrahim pun berlalu. Lepas Nabi Ibrahim berlalu, masa tadi Nabi Ibrahim tak cakap apa-apa pun. Dekat Sarah. Kalau kita, mungkin kita kata
tak tahulah apalah ya Allah uji ni, kenapalah Allah duduk sini berpelukan apa semua, jadi lama nanti. Tapi Ibrahim tinggalkan macam tu saja. Kemudian lepas jauh dari pandangan Sarah dan Hajar dan juga Ismail, Nabi Ibrahim bekalkan dengan satu bekas kurma dan juga satu bekas yang dibuat daripada kulit yang diisikan air. Maknanya ada air sedikit dengan kurma buat Hajar dan Ismail. Kemudian lepas Nabi Ibrahim berlalu, dah jauh dah, kiranya dia jauh, dah tak ada dah nampak pandangan Hajar dan juga Ismail, Nabi Ibrahim berhentikan kenderaan dia. Lalu Nabi Ibrahim menjulangkan tangannya ke langit. Menjulangkan tangannya ke langit. Masa tu barulah Nabi Ibrahim menangis sedih. Sebab apa? Nabi Ibrahim juga manusia yang ada perasaan sedih, gembira. Kalau lapar, Nabi Ibrahim makan. Kalau haus, Nabi Ibrahim minum. Perlu tidur. Nabi Ibrahim manusia dari sudut sifat-sifat manusia itu. Maknanya Nabi Ibrahim sedih. Lalu Nabi Ibrahim menjulang tangannya ke langit lalu berdoa. Dan Allah rakamkan doa ini di dalam Al-Quran. Ibrahim kata, "Ya Allah, aku tinggalkan isteri dan anakku di suatu tempat di mana rumput pun tak ada. Bighairi din zar'in. Rumput pun tak ada, tumbuh-tumbuhan pun tak ada, binatang buas pun tak ada, rumah pun tak ada, hanya padang pasir dengan batu bata saja. Tak ada orang yang tinggal di situ, Mekah ketika itu. Aku telah meninggalkan isteriku dan anakku di tempat di mana tumbuh-tumbuhan dan hidupan pun tak ada. Ya Allah," kita tengok apa yang Nabi Ibrahim minta. "Ya Allah, jadikanlah isteriku dan anakku di kalangan orang yang tidak meninggalkan solat." Nabi Ibrahim tak minta, "Ya Allah, turunkanlah roti setiap malam. Ya Allah, 2 hari sekali turunkanlah 2 botol air kepada anak-anakku dan isteriku." Nabi Ibrahim tak minta pun semua tu. Nabi Ibrahim minta di mana punca segala kejayaan, iaitu Nabi Ibrahim kata, "Ya Allah, jadikanlah anak aku liyuqimus solah, di kalangan orang yang tidak meninggalkan solat. Ya Allah, jadikanlah isteri dan anakku di kalangan orang yang tidak meninggalkan solat." Sebab apa? Solatlah adalah kunci segala kejayaan yang selama ini orang tinggalkan. Yang selama ini orang solat tidak lengkap 5 waktu sehari semalam. Yang sekarang ini betapa parahnya ramai orang yang tak solat. Ramai orang tak solat, sedangkan solat itu adalah kemuncak segala kejayaan. Nabi Ibrahim tak minta, "Ya Allah, bagilah air. Ya Allah, 2 kali sehari hantarlah makanan ke, nasi Arab ke." Tak, Nabi Ibrahim tak minta itu. Nabi Ibrahim minta, "Ya Allah, jadikanlah isteri dan anakku di kalangan orang yang tidak meninggalkan solat." Sebab apa? Solat adalah kunci segala kejayaan. Solatlah yang memandukan manusia ini ke arah kejayaan. Kemudian dia pun meninggalkan isterinya. Nabi Ibrahim menziarahi isterinya sehinggalah Ismail sudah dalam keadaan remaja, tak sampai 10 kali pun. Sebab apa? Sebab Allah yang arahkan. Sepanjang Nabi Ismail sehingga menjadi remaja, hanya kurang daripada 10 kali sahaja Nabi Ibrahim menziarahinya di kota Mekah. Dan apabila Hajar dan Ismail ditinggalkan di situ, Hajar mencari sumber air. Maknanya Hajar berlari ke Bukit Sofa ketika itu. Yang Sofa ketika inilah Bukit Sofa. Naik ke atas bukit, meninjau-ninjau keadaan sekeliling, tiada apa-apa. Maknanya tak ada apa. Memang confirm tak ada orang dekat situ. Hajar berlari Safa Marwah yang macam mana kita syariatkan pada ketika ini, musim haji ataupun umrah. Tawaf dan sa'i Safa dan Marwah. Berlari-lari Hajar mencari apa? Mencari sumber air. Walaupun
walaupun memang tak ada sumber air di situ, ataupun kehidupan di situ, ataupun pokok pun di situ, tak ada langsung, tapi Hajar nak ajar kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun jalan asbab tu dah tertutup, tapi aku berusaha ya Allah, aku berusaha ya Allah untuk mencari jalan keluar ya Allah, walaupun pintu asbab tu turun, pintu asbab tu dah tertutup. Kemudian Allah melihatkan keadaan itu, Allah mengarahkan Jibril untuk apa? Untuk memancarkan air mata Zam-Zam. Di mana? Bukannya di tempat Safa ataupun Marwah, tapi di tempat yang Nabi Ismail duduk itu, di mana ditinggalkan bayinya di situ dahulu. Dekat situlah terpancarnya air mata Zam-Zam. Dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu, Hajar, kamu usaha mencari air di Safa dan Marwah, tapi aku yang tentukan rezeki itu dengan cara macam mana aku nak bagi. Rezeki itu tidak berada di Safa ataupun Marwah, tapi berada dekat tempat terpancarnya Zam-Zam itu, berhampiran dengan kedudukan Nabi Ismail. Macam itulah dengan kita. Kita dah berusaha dah. Kita berusaha sehabis baik untuk dapatkan sesuatu. Tapi Allah yang tentukan mana yang terbaik untuk hamba dia. Maka apa yang Allah kurniakan itu, bersyukurlah, kerana itulah yang terbaik untuk kita. Banyak pengajaran dalam kisah Nabi Ibrahim ini. Kemudian setelah habis keadaan itu, tempoh itu, Nabi Ibrahim menziarahi anak dia yang ketika itu sudah remaja. Bila sampai tahap umur remaja itu, Nabi Ibrahim bermimpi. Ibrahim melihat diri dia sedang menyembelih anak dia Ismail. Mimpi para Nabi dan para Rasul ini adalah mukjizat, iaitu wahyu. Wahyu yang Allah berikan. Kita kalau mimpi sembelih isteri ke, sembelih anak ke, jangan buat. Kita punya mimpi tu bukan wahyu. Sudahlah, tidur pun tak baca doa tidur. Kemudian bila Nabi Ibrahim mimpi tu, kali malam kedua pun Nabi Ibrahim mimpi yang sama. Dia melihat diri dia sedang menyembelih Ismail. Maknanya meleraikan antara kepala dan tubuh Nabi Ismail. Bermakna keesokan harinya Nabi Ibrahim kena laksanakan perintah Allah itu. Lalu Nabi Ibrahim membawa pisau yang telah diasah dan ditajamkan. Nabi Ibrahim bawa tali dan juga kayu. Dia bawa Nabi Ismail. Ismail itu yang ketika itu sudah pun remaja. Ismail, jom ikut ayah, kita pergi jalan. Pergilah berjalan anak-anak ni dengan kedua beranak ini. Ada riwayat yang mengatakan tempat sembelihan itu berada di Mina. Apabila berjalan untuk menuju ke suatu tempat yang lain, Nabi Ibrahim diganggu dengan iblis. Iblis dah tunggu dah dekat situ. Iblis kata, Ibrahim, aku tahu apa yang Allah arahkan. Kamu disuruh untuk menyembelih anak kan? Ibrahim, tak kesian ke anak tu? Iblis cuba menggoda Nabi Ibrahim untuk mewujudkan rasa ihsan tu. Sedangkan Nabi Ibrahim lah manusia yang paling ihsan selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim ambil batu dan baling ke arah iblis. Lalu iblis pun pergi. Sampailah ada satu tempat, Nabi Ibrahim dia tak terus sembelih. Dia tanya dulu. Dia tanya dengan anak dia, wahai Ismail, malam tadi ayah mimpi. Ayah sembelih Ismail. Apa pandangan Ismail? Dia tanya dengan anak dia. Dia tanya anak dia, ya bunai ni, wahai anak kesayanganku, malam tadi ayah mimpi, ayah sembelih kamu. Apa pendapat kamu? Nabi Ibrahim ni, kalau anak dia kata jangan sembelih, dia tetap pun sembelih. Sebab apa? Itu arahan Allah. Tapi Nabi Ibrahim ajar kita,
macam mana respect dan hormatnya anak itu. Dia boleh bersembang dengan anak dia. Dia tanya pendapat lagi. Anak dia kata, ya abati, if'al tu'ma. Ya, wahai ayah sayang, buatlah apa yang Allah suruh. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Wahai ayah sayang, buat apa yang Allah suruh. Pasti ayah akan dapat Ismail ini adalah orang yang sabar ketika disembelih itu. Kita nak suruh anak potong rambut pun berperang. Nak potong rambut, bukan nak potong leher, pun dah berperang. Ismail kata, Ismail ni seorang rasul, ayahnya pun rasul, anaknya pun rasul. Cakap dekat ayah dia, ayah buat apa yang Allah suruh. Ayah akan dapat lihat Ismail ini di kalangan orang yang sabar ketika disembelih itu. Lalu Ismail pun dibaringkan dan juga dipalingkan ke belakang. Maksudnya tak nampak muka ayah dia, supaya Ibrahim tidak ada rasa kasihan atau ihsan pula ketika nak menyembelih itu. Setelah itu, Ibrahim pun mengambil pisau dia, dan pisau itu pun telah pun diletakkan di leher Ismail. Kalau kita, mungkin kita kata, ya Allah, kita tunggu wahyu. Kalau kita lah, wahyu tak turun ke? Nak sembelih dah ni, dan nak sembelih ni. Kemudian apabila Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala uji sehinggalah Nabi Ibrahim mestilah pisau itu diangkat dan diturunkan. Maksudnya Allah uji sampai satu tahap, pisau itu mesti Allah nak tengok Nabi Ibrahim ni sembelih dulu. Waladaina wa iyya Ibrahim. Kemudian Allah baru beritahu, wahai Ibrahim, sebenarnya kami ingin menguji sahaja kamu. Rupa-rupanya Allah bagi tahu kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelih anak ni adalah ujian saja buat kamu. Apabila kedua-duanya telah redha dan bersepakat, Ibrahim pun memulakan sembelih itu. Maknanya pisau itu dihiriskan. Allah mengarahkan pisau itu yang sifat ia memutus, tapi sejahteralah kepada Ismail. Allah arahkan pisau itu supaya sejahteralah kamu buat Ismail. Maka pisau itu sifatnya memotong, tapi tidak memotong. Kemudian Allah beritahu kepada Ibrahim, waladaina wa iyya Ibrahim, wahai Ibrahim, kami uji je kamu Ibrahim. Kita dalam dunia ini belum sampai lagi diuji sampai macam tu. Ujian kita cuma tak cukup duit, nak tukar tayar kereta botak tapi tak cukup duit, kena tunggu bulan depan. Kadang kita punya cermin pecah, kadang kita punya elektrik blackout. Ujian kita semua ujian yang mampu sahaja kita buat. Kalau kita tak mampu, Allah takkan uji. Para Nabi dan Rasul diuji, kadang-kadang ujian tu tak masuk akal. Tak masuk akal. Itulah yang kita dapat pengajaran ketika ini, di mana yang pertamanya Nabi